Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, kita berjumpa lagi pada sesi kali ini di mana kita masuk ke bab yang baru, bab 5, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang, di mana dalam bab ini kita akan tengok macam mana kita nak menggunakan duit lah kan. Macam kita nak sebagai pengguna untuk menggunakan duit ya. Okey, tengok pada topik yang pertama, simpanan dan pelaburan. Okey, untuk pada subtopik ini kita akan mengenal pelbagai jenis simpanan dan juga pelaburan. Apa dia? Okey, simpanan ialah wang yang disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan dalam kehidupan harian. Okey, kita biasanya menyimpan wang di bank atau institusi kewangan yang berdaftar bagi mendapat pulangan dalam bentuk faedah atau dividen simpanan. Okey, secara amnya bank menawarkan 3 jenis akaun, iaitu akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Okey, ada 3 jenis akaun. Saya rasa kamu pun dah biasa selalu simpan dekat bank kan. Kita simpan dekat bank tu, kita sebenarnya duit tu akan kita panggil beranak. So nanti dia akan menjadi lebih banyak lagi, walaupun faedahnya kecil, tapi kalau disimpan makin lama dia akan jadi bertambah. Melainkan kita simpan dekat kedai-kedai ataupun dekat kita buat simpanan dekat shopping complex kan, itu merugikan kita lah kan. Kita nak bagi duit itu, tapi duit yang kita ada, kita lebih baik kita simpan. Terutama sekali kita time covid ni kan, perlu banyak duit yang kita simpan. Kita tak tahu lagi tahun depan macam mana. Boleh tak lagi kita mengharungi hidup macam ni. So lebih baik kita ada simpanan. Okey, tengok seterusnya. Tadi dia kata ada beberapa akaun simpanan, ada beberapa akaun, contoh ada akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Kita tengok yang pertama, iaitu akaun simpanan. Pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount dan tiada tempoh simpanan yang tetap. So dia letak saja, dia ada duit. Ini katakan ada RM10, dia masuk RM10. Dia ada RM20, dia masuk RM20. Dia tak kisah. Okey, wang yang disimpan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa melalui kad debit di ATM atau melalui kaunter bank dengan tidak melebihi had tertentu. Dia ada had tertentulah mengikut bank-bank yang ditetapkan. Atau okey, kadar faedah berdasarkan jumlah dan tempoh simpanan. So jumlah dia, kadar faedah dia, so semakin lama semakin, kalau lagi banyak lagi besarlah faedah dia. Lagi lama disimpan lagi banyak faedah dia. Macam itulah dia punya. Kita tengok seterusnya, akaun simpanan tetap. Wang perlu disimpan untuk suatu tempoh tetap. Sebab tu dia nama akaun simpanan tetap, sebab dia ada syarat-syarat dia. So dia mesti ada tempoh yang tetap, ikut kontrak, mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Ada banyak-banyak dia punya ikut kontrak dia lah. Okey, kadar faedah biasanya lebih tinggi ditawarkan berbanding dengan akaun simpanan. Itulah, ini kebaikannya, dia faedah lebih tinggi. Tapi kalau kita keluarkan sebelum tempoh matang, katakan kita buat simpanan 10 tahun tapi tak matang lagi, kita dah keluarkan, tapi kita tidak diberikan faedah sepenuhnya. Itu rugilah. Dokumen simpanan dalam bentuk sijil simpanan ya. Kita pernah tengok sijil simpanan premium tu kan. Macam itulah, SSPN. Tu adalah sijil simpanan. Okey, seterusnya tengok akaun semasa. Apa itu akaun semasa? Akaun semasa, simpanan ini digunakan untuk tujuan peribadi dan perniagaan, tapi selalunya untuk perniagaan. Selalunya kalau yang bisnes company yang menggunakan akaun semasa ni lah. Okey, pengeluaran wang dengan menggunakan kad ATM, cek dan saluran lain seperti perbankan internet. Okey,
sebenarnya kelebihan untuk akaun semasa ni adalah pada cek sebenarnya. Dia lebih kepada cek lah kan. Dia ada buku cek. Bila buka akaun semasa, dia akan disertakan dengan buku cek kalau tak silap saya lah. So pihak bank tidak akan memberikan faedah kepada penyimpan, sebaliknya mengenakan cas perkhidmatan. Pemegang akaun boleh menggunakan kemudahan overdraft, iaitu pengeluaran wang melebihi baki simpanan, tetapi dengan cas faedah. Dia ada cas tertentu lah. Okey, tengok seterusnya iaitu pelaburan. Okey, pelaburan ialah satu daripada cara untuk mendapatkan keuntungan atau pulangan kewangan masa hadapan. Tadi simpanan dia dapat juga, tapi tak banyak. Melalui pelaburan dia lebih dapat pulangan lah. Okey, pulangan boleh didapati dalam bentuk wang atau aset. Terdapat 3 jenis pelaburan, iaitu saham, amanah saham dan hartanah. Okey, kita tengok yang pertama iaitu saham. Saham ditawarkan oleh sesebuah syarikat kepada orang awam untuk mengumpul modal bagi syarikat. Okey, katakan dia nak bina satu company, satu syarikat ni kan. So dia punya pengurusan apa semua, dia nak buat servis apa tu, dia tak cukup duit modal. So dia buka lah tender. Dia buka, okey, ada yang ada duit ni, dia masukkan saham sikit. Masuk sedikit, tak kisah 1%, 2%, masuklah duit dia untuk menampung dia punya modal untuk syarikat tu. Sebagai pulangan dia akan mendapat pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal syarikat. Okey, saham juga boleh diurus niaga di pasaran saham. Okey, kalau kamu tengok ada pasaran bursa saham kan. Dia ada lah ini tu. Dia ada beberapa company, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun kan. Okey, itu adalah saham. Tengok amanah saham. Okey, berbeza pula amanah saham. Tadi saham daripada company yang nak buat, so dia buka lah tender dengan untuk masukkan saham untuk inject dia punya modal. Tapi amanah saham ialah pelaburan berkelompok daripada pelaburan orang ramai menerusi satu dana amanah khusus. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah tertentu dan diuruskan oleh pengurus dana profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Jadi amanah saham ni maksudnya bukan dia yang buat company tu. Dia hanyalah memegang amanah. So selalunya dia ada pihak-pihak tertentu atau syarikat unit amanah tertentu. Dia akan so orang lain akan bagi duit kat dia, masukkan duit. So dengan duit tu dia akan menggunakan pentauliahan dia kan. Dia dah biasa pengalaman dia untuk dimasukkan dalam dikumpul dan dilaburkan dalam syarikat yang berpotensi untuk memberi pulangan kepada para pelabur. Tengok company mana yang boleh dapat pulangan yang tinggi, dia akan masuk. Dia masuk. So itulah. Jadi untuk amanah saham, untuk orang biasa yang masuk ke amanah saham ni, dia lebih terjamin lah. Dia sebab dia orang yang mengurus tu adalah profesional dan yang bertauliah, yang dia pakar bahagian saham ni. Okey, yang seterusnya hartanah. Okey, pelaburan merangkumi pembelian aset tidak alih seperti rumah, kediaman, kedai, bangunan pejabat, tanah dan sebagainya. Okey, kenaikan hartanah setiap tahun menjadikan pelaburan ini lebih stabil dan memberikan pulangan yang tinggi berbanding dengan pelaburan lain. Pelaburan ini dapat memberi pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Okey, ini contohnya kamu dah bekerja. Kamu dah kerja, ada duit, so ada bulanan. So kamu duit gaji kamu tu kamu buat pinjaman perumahan ataupun pinjaman. So kamu beli tanah, kamu beli bangunan, kamu beli kedai, kamu beli ataupun kamu beli rumah kan. So dia beli rumah ataupun tanah tu,
dia makin lama makin naik kan. Setiap tahun dia mesti akan naik kan. Setiap tahun harga dia mesti akan naik. Terutama tempat-tempat yang nampak macam baru nak naik kan, dia lagi cepat dia naik. Okay, contoh dia macam kalau dulu kawasan dekat Batu Pahat ni, contoh macam Tongkang Pecah kan, Sri Sulung, dia buat naik tu, dia makin lama dia akan jadi lebih mahal. So selain daripada tu, daripada dia simpan-simpan kemudian sampai satu tahap dia jual, ataupun dia buat sewa kan. So dia letak, dia beli ni, dia pinjaman, dia buat pinjaman, dia beli dan dia sewa pula dekat orang. Jadi duit sewa tu dia boleh cover balik dengan duit pinjaman tu. Ni dia punya cara pelaburan lah kan. Untung-untung sampai satu masa dia dapat dah dia punya rumah tu jadi hak dia menggunakan duit sewa tu. Okey, sampai di sini dahulu saya punya PDPR pada hari ini. Okey, semoga sebelum tu saya nak bagi kamu boleh tengok kamu punya workbook kamu. Saya dah masukkan worksheet yang terbaru, kamu tengok dan cuba siapkan tugasan itu. Okey, akhir kata saya never give up. Kamu tengok sini katak ni walaupun kepala dah masuk dalam kongkong, tapi dia masih bekerja keras untuk selamatkan diri. Jadi kamu pun jangan sekali berhenti. Teruskan usaha kamu sehinggalah kamu berjaya. Fikir-fikirkan dan Assalamualaikum. Terima kasih.